Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bercakap tentang penyebaran sebagai satu proses biobiografi. Okey, penyebaran ni sekurang-kurangnya ada 3 cara, iaitu yang pertama penyebaran secara lompatan. Iaitu penyebaran secara lompatan ni kan memindahkan organisma ke jarak yang lebih jauh. Okey, selalunya dia akan pergi ke tempat yang tidak berpenghuni, iaitu tak ada manusia yang hidup kat tempat tu. Dan penyebaran secara lompatan ini mengambil masa yang kurang daripada organisma tersebut. Contohnya seperti serangga yang dibawa terbang menyeberangi laut melalui angin. Apa yang dikatakan kurang daripada organisma tersebut ialah dalam jangka masa yang pendek je dia pergi tu, kalau tak ada evolusi lagi. Okey, kita pergi yang kedua, iaitu dispersal diffusion, iaitu cara yang kedua, iaitu penyebaran yang agak perlahan dan berlaku di kawasan populasi manusia, tetapi dia berlaku pada tempat yang tidak terlalu ramai manusia. Penyebaran jenis ini berlaku secara berperingkat demi peringkat dari satu generasi ke satu generasi, iaitu spesies yang berkembang dalam julatnya sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, American mascot menyebar di Eropah Tengah selepas pemilik tanah Bohemia memperkenalkan 5 orang pada tahun 1905 yang tinggal di situ. Dan satu lagi contoh yang kita boleh lihat ialah Nine-banded armadillo yang telah tersebar dan sehingga sekarang berlanjutan penyebarannya dari Mexico ke Amerika Syarikat. Dan kita pergi yang ketiga, iaitu circular migration. Itu penyebaran atau perpindahan sesuatu spesies yang mengambil masa yang agak perlahan sehingga spesies mengalami perubahan evolusi. Okay, apabila spesies tiba di suatu tempat yang baru, ianya adalah berbeza dari spesies asal dari tempat asalnya. Contohnya seperti Camelidae, lama, waneko dan alpaka adalah dari Amerika Selatan. Mereka sebenarnya berasal dari utara yang sudah pupus nenek moyangnya yang berhijrah semasa era Pliocene. Okey, apa yang dikatakan mereka berevolusi itu jangka masa yang panjang. Kalau dah makan banyak masa, iaitu dari satu tu spesies, dan bila dia sampai ke Amerika Selatan, dia berevolusi banyak jenis. Jadi yang saya sebut bagi ejen penyebaran pula, spesies mungkin disebarkan melalui pergerakan yang aktif, iaitu seperti menggali, terbang, berjalan ataupun berenang, atau melalui pergerakan yang pembawaan yang pasif. Ejen fizikal ialah seperti angin, air dan tanah. Okey, manakala ejen biologi pula ialah organisma lain termasuk manusia. Jenis penyebaran ini mempunyai nama-nama teknikal yang tersendiri, iaitu Ademocore bagi angin dan Thalassocore untuk penyebaran melalui laut, dan Hydrocore bagi penyebaran angin dan air, dan Biocore bagi menumpang ke atas organisma lain. Okey, kita pergi ke Amerika, termasuk banyak spesies tumbuhan yang mempunyai banyak biji atau benih yang dicipta untuk disebarkan melalui angin. Okey, setengah binatang juga termasuk dalam spesies yang disebarkan melalui cara ini, iaitu yang black widow spider. Itu sejenis laba-laba yang duduk di sesawang yang menangkap angin dan kemudian membawa laba-laba yang lebih kecil untuk berapa. Okey, tapi dalam beberapa kilometer saja, dalam jarak yang dekat, dia buat satu sarang. Jadi bila dia memerangkap angin, jadi seperti kita tahu, laba-laba membuat angin dari di mana yang kita tahu, dia membuat sarang-sarangnya menghadap ke arah angin dan memerangkap angin. Jadi bila angin melalui sarangnya dan membawa sarang-sarang bersama laba itu ke sesuatu tempat, tapi tak jauh, dalam berapa kilometer saja. Okay, kita pergi ke Hydrocos, iaitu merangkumi lava dan telur banyak organisma akuatik, iaitu pokok kelapa. Contohnya adalah Thalassocore yang menarik sekam yang tebal
dan menyimpan benih untuk membuat kelapa tersebut terapung. Dan apabila kelapa tersebut sampai di darat, ianya akan bercambah dan tumbuh menjadi pokok yang besar. Okey, benih dari pokok aspen pula adalah jenis Anemohydrocous, iaitu disebarkan melalui air ataupun angin. Anemochori sangat berguna untuk tumbuhan yang hidup di dataran banjir ataupun pulau. Biokos manakala biokos ialah disebarkan oleh haiwan dan manakala Anthropocos disebarkan oleh manusia. Zukor pula bergerak sebagai benih pada bulu ataupun pakaian, dan mereka sengaja dipindahkan dan disimpankan oleh herbivore seperti dalam kes tupai yang menyimpan buah oak sebagai sumber makanan mereka. Atau benih itu tak dapat dihadam dan keluar bersama najis, iaitu biji yang makan haiwan herbivore makan dan keluar bersama najis. Jadi bercambahlah dari situ. Okey, di sini kita dapat simpulkan sebagai haiwan adalah sebagai ejen yang agak berkesan bagi penyebaran. Okay, kita akan cakap pula tentang baik dan buruknya penyebaran ini. Okay. Keupayaan penyebaran ini adalah amat berbeza. Ini terbukti dalam rekod jurang lautan yang paling luas, diseberang oleh pelbagai jenis haiwan darat, sama ada dengan terbang ataupun berenang, macam dalam rajah yang kita akan tunjukkan sekali, iaitu kelawar, burung, serangga, laba-laba dan mollusca tanah sebagai pendahulu liga. Okey, dan penyebaran iaitu sebagai penyebaran dalam liga penyebaran transoceanic. Okey, kura-kura dan tikus di belakang pendahulu liga dan diikuti oleh karnivor kecil. Kemudiannya mamalia besar dan diikuti oleh ikan air tawar. Okay. Tidak semua mamalia besar tidak cekap menyeberangi ataupun berenang. Contohnya seperti gajah. Seperti mana kita tahu mereka adalah perenang yang agak baik dan boleh bergerak dari pulau ke pulau dengan berenang. Harimau juga tidak kurang hebatnya. Mereka mampu berenang untuk melintasi sungai sejauh 29 km dan 15 km untuk menyeberangi laut. Okey, super tram. Okey, kita boleh bincang pasal super tram. Okey, super tram ini adalah satu strategi banyak jenis haiwan. Okey, super tram adalah penyebar yang hebat, iaitu satu strategi yang hebat. Mereka bergerak dengan mudah melintasi air laut dan membiak dengan cepat. Mereka mula dikenali di Pulau Long di New Guinea. Pulau Long terbentuk oleh letupan gunung berapi pada 2 abad yang lalu. Disebabkan kepelbagaian spesies burung kini jauh lebih tinggi dari yang dijangkakan. Okey, kita boleh lihat dekat rajah yang diberikan. Daripada 43 spesies yang ada di pulau, 9 daripadanya adalah faktor kepadatan di pulau tersebut. Super tram ini pakar dalam menduduki pulau-pulau yang terlalu kecil untuk mengekalkan populasi yang stabil dan tahan lama, atau pulau yang musnah akibat bencana seperti tsunami dan sebagainya. Pesaing yang dapat mengeksploitasi sumber yang terhad dan secara lebih efisien dapat bertahan pada sumber yang terhad tersebut akan menghalau super tram yang lain. Okey dah. Okey. Manakala bagi tumbuhan pula ialah dandelion. Dandelion adalah jenis super tram juga. Itu dia dalam keluarga tumbuhan lah. Okay, setiap tumbuhan ia boleh dandelion ni setiap tahun dia boleh menyesuaikan dirinya dengan pelbagai jenis iklim dan berkembang dengan baik dalam pelbagai keadaan tanah, dan mempunyai biji kecil yang mempunyai bulu yang disebarkan secara langsung oleh angin atau melekat pada pokok ataupun pakaian. Jadi melalui cara ini dia boleh tersebar dengan baik. Okey, apa yang kita katakan dari baik dan buruk penyebaran tersebut? Okey, seperti mana yang kita lihat tadi, jika penyebaran ini berlaku secara berleluasa, dia akan menghapuskan spesies asal. Seperti mana kita tengok tadi yang dia hidup di pulau tu, super tram ni akan menghalau spesies asal dari pulau tersebut.
Dia manakala baiknya pula seperti kita tengok dan Danila ni dia tersebar dan dia boleh menyelamatkan benua Antartika dengan kehijauan. Okey. Sebagai kesimpulan dalam penyebaran dalam sebagai proses biogeografi. Penyebaran organisma boleh dilakukan secara aktif melalui perjalanan, berenang, terbang ataupun secara pasif melalui angin, air atau organisma lain. Keupayaan penyebaran adalah berbeza-beza secara keseluruhannya. Semua organisma mampu menyebar secara terhad. Laluan penyebaran berbeza. Secara laluan dia melalui ada yang melalui air, angin dan sebagainya dan tanah. Penyebaran yang berlaku kebanyakannya adalah disebabkan oleh manusia sendiri, iaitu banyaklah daripada aktiviti manusia itu menyebabkan penyebaran berlaku. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.